Penilaian standard program Dwi Bahasa Murid Tahun 6 di Sarawak bermula Oktober ini guna piawaian antarabangsa. Perincian lanjut bersama Buma Wen. Buma, silakan. Baik, terima kasih Otto. Sarawak akan melaksana penilaian standard bagi program Dwi Bahasa DLP mengikut piawaian antarabangsa Cambridge University Press and Assessment untuk murid tahun 6. Pelaksanaannya bermula Oktober ini. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, Kementerian Pendidikan telah memberi kebenaran kepada Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD untuk bekerjasama dengan Universiti Cambridge bagi pelaksanaan program tersebut. Program itu melibatkan penggunaan bahasa Melayu berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai medium penilaian kedua mengikut sukatan antarabangsa yang disediakan oleh Cambridge. Menurut Premier, usaha itu bertujuan melahirkan pelajar yang dapat menguasai kedua-dua bahasa. Ini sekaligus membolehkan mereka melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MEITD turut bekerjasama dengan Universiti Cambridge dalam melaksanakan pelbagai program Dwi Bahasa berstandard tinggi termasuk dari segi pendidikan dan biasiswa. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani kontrak perkhidmatan antara Cambridge University Press and Assessment dan Swinburne Innovation Malaysia di United Kingdom. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mengucapkan Selamat Hari Pekerja kepada seluruh warga kerja di Sarawak. Beliau menerusi ucapan yang dikeluarkan Unit Komunikasi Awam Sarawak berkata, Hari Pekerja merupakan penghormatan kepada setiap individu yang telah menyumbang tenaga, masa dan komitmen untuk kesejahteraan negara. Beliau turut menekankan peranan penting setiap tenaga kerja sebagai teras yang memacu pembangunan terutamanya di negeri ini, malah menyifatkan warga kerja kelompok penting dalam memimpin masa depan negeri dan negara. Justru beliau menzahirkan penghargaan atas dedikasi dan komitmen tinggi warga kerja selama ini. Mereka diharap akan terus berbakti sebagai tulang belakang utama untuk membawa kemakmuran kepada Sarawak dan negara amnya. Minat terhadap kerjaya yang diceburi pastinya memberi pengalaman yang cukup berharga dan tidak akan dilupa sampai bila-bila. Itu antara luahan dan kenangan manis bekas penyampai radio, pembaca dan penterjemah berita di stesen radio Sarawak zaman 60-an, Sundai Tinggi. Sundai Tinggi popular dengan program radio terbitannya Jalai Ngintu Pengerai iaitu program kesihatan dan program lagu permintaan iaitu lagu peminta soldadu. Beliau menyifatkan tugas penyampai radio sangat menyeronokkan kerana dapat menyampaikan maklumat kepada pendengar selain sebagai penghibur. Tak bakal dia tu. Lain lah, dah beda lah. Perengkanya anang kira ko madah naudah ga ngena ke canggih-canggih tam bedaun kau bedau canggih bakal ke datuk nak. Nya ko madah ke sidak ti kita announcer nak datai anang harap ke kami nya boleh berjakuk nanti kita lawan datai ko aku nak nemu ku megai utai perengkau tanya datuk laban kami subuk minul. Sementara itu, Alban Jawa selepas bersara di Jabatan Penerangan tidak mensia-siakan bakat yang dimiliki untuk berjinak-jinak sebagai penterjemah berita bahasa Iban. Terima kasih ngagai ATM laban diberi peluang gawak selama lebih 12 tahun. Bak ATM kenangan manis ianya bergulai ngau bala ATM semua mana engkau bergulai nadai aku ngasai kan ada stres gawak dia. Walaupun hanya berkhidmat selama 12 tahun, pengalaman tersebut cukup bermakna baginya kerana hasil kerja memberi kesan positif kepada pendengar. Baik, penyediaan ruang tetap untuk berniaga di tebingan Sungai Limbang akan memberi kesan positif kepada ekosistem ekonomi dan perniagaan di Bandar Limbang. Adun Bukit Kota, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, kerajaan menerusi Majlis Daerah Limbang membina 14 kios dan bangunan perniagaan untuk kedai makanan dan minuman.
Beliau yang juga Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah berkata kemudahan tersebut bakal memberi manfaat kepada 500 peniaga tempatan khususnya yang berdaftar dengan Majlis Daerah Limbang. Beliau juga memaklumkan sebahagian daripada projek tebingan Sungai Limbang telah siap dan dibuka kepada orang awam manakala sebahagian lagi masih dalam pembinaan. Pelaksanaan projek melibatkan 3 fasa dengan kos RM120 juta yang dibiayai kerajaan negeri dan dijangka siap 2026. Projek itu merupakan satu kemudahan sosial untuk rakyat dan menjadi salah satu kuasa menarik untuk dikunjungi dalam memacu sektor pelancongan domestik. Beliau berkata demikian semasa meninjau perkembangan beberapa projek pembangunan di Bandar Limbang. Saudara, pengoperasian laluan keempat bas.my Kuching bermula semalam. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan ia akan melibatkan laluan Q03M dari Saujana ke King Center. Perkhidmatan itu akan melibatkan 4 buah bas baharu mesra orang kurang upaya OKU meliputi jarak 33 km dan 39 perhentian. Perkhidmatan bas bagi laluan itu bermula pukul 5 pagi hingga 10 malam pada Isnin hingga Jumaat dengan kekerapan setiap 1 jam dan setiap 30 minit pada waktu puncak. Manakala pada Sabtu, perjalanan bas bermula 6 pagi hingga 11 malam dan jam 6 pagi hingga 10 malam pada Ahad. Kadar tambang yang ditetapkan pula bermula 90 sen hingga RM2.40 berdasarkan jarak laluan bas. Kaedah pembayaran adalah menggunakan kad debit, kad kredit, e-dompet serta wang tunai. Bagi golongan OKU, warga emas, pelajar sekolah dan pelajar universiti, mereka digalakkan untuk memohon kad konsesi bas.my bagi menikmati tambang percuma. Bas.my, inisiatif Kerajaan Persekutuan mentransformasi perkhidmatan bas berhenti-henti SBST di seluruh negara. Polis Sarawak berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah dengan penangkapan 2 lelaki dan merampas sejumlah dadah dianggar bernilai RM122,960 hasil serbuan di sebuah lokasi berasingan di Miri Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah, dalam satu sidang media berkata 2 suspek tersebut masing-masing berumur 27 dan 35 tahun. Dalam kes pertama, suspek berwarga asing berumur 27 tahun ditahan di sebuah pusat hiburan di Bandar Miri. Hasil pemeriksaan, polis menemui sejumlah dadah disyaki serbuk dan pil ekstasi selain dadah jenis ketamin dan pot berisi dadah dengan berat kira-kira 1.5 kilogram. Jumlah keseluruhan rampasan dianggar bernilai RM25,620. Ujian saringan air kencing mendapati suspek positif metafetamin. Manakala kes kedua melibatkan tangkapan seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun menerusi sebuah serbuan di sebuah rumah di Miri. Hasil pemeriksaan, polis merampas dadah jenis ganja seberat 31.4 kilogram bernilai RM97,340 dan menyita sebuah kenderaan. Dan kedua-dua ni, sebuah ni kita berjaya tahan 2 lelaki, 27 tahun satu orang, satu lagi 35 tahun. Kedua-dua kes ni disiasat di bawah Seksyen 39B ADB 1952. Jabatan Hutan Sarawak JHS berjaya menggagalkan cubaan 5 lelaki menyeludup kayu balak haram menggunakan lori di kawasan estet perindustrian Kemenar di Bintulu. Kejayaan itu hasil serbuan yang dijalankan pihaknya pada 25 April lalu. Pengarah JHS, Dato' Hamdan Mohamad dalam kenyataan media berkata lori tersebut membawa muatan kayu balak pelbagai spesies dan saiz. 5 pemandu lori terdiri daripada 4 lelaki tempatan dan seorang lelaki warga Indonesia turut ditahan. Hasil pemeriksaan mereka didapati gagal mengemukakan dokumen pemilikan kayu yang sah dari JHS. Kesemua lori dengan muatan kayu balak yang bernilai RM275,000 telah dirampas. Kelima-lima lelaki berkenaan juga akan didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 76 Ordinan Hutan 2015 kerana memiliki hasil hutan yang tidak sah di sisi undang-undang.
Baik saudara, berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Otto, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Kuching, Sarawak.